Okay ya. Okay, Assalamualaikum semua. So, hari ni kita akan sambung tutorial nombor 9 lah. Okay. Okay, tapi sebelum saya pergi, saya nak bincangkan sedikit lah kepada kamu. Ya. Bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan untuk organik lah. Ya, bentuk-bentuk soalan organik. Okay. So kalau kamu tengok ya, bentuk-bentuk soalan organik, ya. Pertamanya bentuk soalan dia ialah soalan complete direction lah. Complete the reaction. Ya. Contohnya dibagi kepada kamu CH3, CH double bond, CH2 tidak balaskan dengan HBr dalam peroxide. Ini contohlah ya. Apakah jawapan ni? Ataupun dia mungkin akan bagi kenapa recording saya stop? Recording saya stop? Line saya ke? Hello? Ya. Kamu ada? Tak stop pun. Tak Tak stop stop? pun macam. Tak stop nampak macam ada orang masuk patutlah. Okey, so bentuk-bentuk soalan lah. Ya, bentuk soalan. Okey, contohnya dia bagi macam ni lah. Okey, berikan tindak balas dengan Cl2 in CH2 Cl2. Ini bentuk soalan. Ini bentuk soalan yang pertama iaitu complete direction lah. Ya. So kalau kamu tak ingat tindak balas, sad to say memang kamu tak boleh jawab soalan lah. Ya. So kalau mungkin kamu punya jawapan, kamu katalah kamu buat macam ni. CH3, CH, double bond, CH2, tambah sini Br, tambah sini H. Ni memang definitely akan wrong lah. Ya. So sebab itulah bila saya ajar tu saya harap sangat kamu perhatikan setiap apa yang saya buat and kamu tanya. Okey. Biasanya bahagian-bahagian yang penting dalam tidak balas lah, bahagian-bahagian yang penting ialah pada functional group. Biasa yang ini dia follow je. Dia follow je macam ni, dia follow je. Dia tak ada tindak balas lah. Ni salah lah. Okey. Kamu tengok dekat functional group sebab biasanya tapak untuk bertindak balas dengan apa-apa reagen yang kita masukkan adalah pada functional group lah. Ya. Ada pada functional group. Ya. Okey. Ini soalan yang pertama, bentuk soalan yang pertama lah. Ya. Ini bentuk soalan yang pertama. Okey. Bentuk soalan yang kedua. Okey. Bentuk soalan yang kedua. Okey. Yang kedua ialah chemical test. Chemical test lah. Ya. Chemical test. Okey, chemical test ni kebiasaannya dia nak suruh kita bezakan di antara satu bahan dengan bahan yang lain lah. Ya, satu bahan dengan bahan yang lain. Contohnya, katalah kamu dikendaki untuk membezakan di antara cyclohexene dengan cyclohexane. Boleh gunakan apa? Jadi kalau kita tengok di sini, untuk membezakan di antara cyclohexene dengan cyclohexane ni, kita akan gunakan suatu reaction yang kita dah belajar. Okey, contohnya kita ada reaction yang dah kita belajar. Okey, contohnya ini adalah reaction dalam alkene lah. So kita nak bezakan di antara kita nak bezakan di antara apa benda ni? Teng. Saya tak tahu apa benda. Okey, ini adalah tindak balas yang kita dah belajar lah. Ya. Okey, kita ada hydrogen platinum. Hydrogen platinum ni dia bukan chemical test. Ya. Hydrogen platinum ni dia bukan chemical test lah. Ya.
chemical test adalah suatu tindak balas yang boleh menghasilkan pencerapan. Apa maksud pencerapan? Pencerapan mungkin dari segi bau, okey, mungkin dari segi warna, okey, dari segi rasa kita tak boleh merasa lah, chemical kan mati pula kan. Okey, bau ataupun bunyi lah. Ini kita punya 5 sense kita. Kita punya 5 sense tu kita kena gunakan dia. Bau, warna, bunyi, lagi apa benda kan. Macam tu lah. Tetapi yang common kita pakai ialah bau ataupun warna lah. Bunyi kita jarang. Ya. Okey. Hidrogen platinum ni, tindak balas dengan alkin, dia tak memberikan perubahan apa-apa. Dia berlaku je tindak balas. Tapi bromin boleh. Bromin biasanya warna dia adalah reddish brown. Dia boleh tukar kalau dia ada tindak balas, ya. Kalau dia ada tindak balas dengan bahan tersebut, okey, dia akan menghasilkan warna, dia akan melakukan perubahan daripada warna reddish brown kepada colourless lah, ya. Bromin boleh dijadikan sebagai chemical test sebab dia ada perubahan warna apabila dia bertindak balas lah, ya. Okey, seterusnya hidrogen, air, tambah air tak ada tindak balas. Okey, HBr tak ada tindak balas, ya. HBr tiada tindak balas. Okey, bukan tak ada tindak balas, sorry. HBr tiada perubahan warna, so tak boleh jadi chemical test. Yang boleh jadi chemical test dalam alkin ialah KMnO4, basic coal dengan bromin sahaja. Itu sahaja yang boleh digunakan sebagai chemical test lah, ya. Khusus untuk alkin, ya, bahan yang digunakan untuk chemical test ialah bromin, okey, Br2in, CH2 Cl2 dan juga ini kita namakan sebagai bromin test lah. Satu lagi ialah KMnO4. Yang ni yang memberikan warna. Yang lain-lain tindak balas tu tak memberikan warna. HBr tak ada warna. Dia ada tindak balas tapi tak ada warna lah. Ya, jadi tak boleh gunakan sebagai chemical test lah. KMnO4, basic coal. Yang ni kita namakan sebagai Bayer lah. Bayer's test. Okey. Mari kita lihat contoh soalan. Ya, saya nak tunjukkan kepada kamu contoh soalan lah. Ya. Contoh soalan dalam peperiksaan lah. Kita ambil soalan chem score. Okey, mari tengok. Contoh soalan. Ni adalah bentuk-bentuk soalan peperiksaan lah, ya. Soalan chem score ni adalah bentuk-bentuk soalan peperiksaan lah. Ni nampak dah ni. Okey, cuba tengok soalan nombor 13, chem score. Soalan 13, chem score. Okey. Kamu diberikan methyl propane dengan 2-methyl propene, ya. Okay, draw the structure, give the condition for formation of each product, write chemical equation for all. Propose a chemical test to differentiate between 2-methyl propane and 2-methyl propene. Kita nak pakai apa? Biasanya untuk chemical test, kalau dia nak membezakan, dia selalunya akan membezakan alkin dengan alkane. Ini bentuk soalan peperiksaan lah. Ini bentuk soalan peperiksaan yang nanti kamu akan hadap. Ya. So andai kata kamu tak boleh, ya, tak boleh adapt lagi dengan soalan-soalan macam ni, nanti nanti susah lah, ya. So saya harap kamu cepatlah untuk adapt diri dengan keadaan soalan organik. Soalan organik dia memang macam tu. Dia ada reaction, dia ada chemical test, ada lagi bentuk-bentuk soalan. Okey, ini contoh lah. Propose a chemical test to differentiate 2-methyl propene from 2-methyl propene. State the observation. Selalunya dia akan suruh tulis benda ni. And write the reaction equation. Jadi 3 perkara yang perlu kita buat untuk menjawab soalan chemical test. Pertamanya, you have to propose a chemical test. 1,
you have to propose a chemical test lah. Ya. Satu, you have to propose the chemical test. Pertama, perkara pertama yang kita kena jawab dalam soalan, kalau ada jumpa soalan chemical test, pertamanya, you have to propose a chemical test. Second, you have to give the observation. Okay. The third one ialah kamu kena berikan chemical reaction lah. Kebiasaan untuk alkene, ya, untuk alkene selalunya memang dia akan minta kamu bandingkan dia dengan alkene. Alkene selalunya kita bandingkan dengan alkene banding dengan alkene lah, ya. Alkene selalunya kita akan bandingkan dengan alkene. Ya, macam itulah, ya. Jadi kamu boleh pilih lah either BR, bromine test ataupun Bayer test. Tapi jangan lupa bromine test mesti dibuat dalam keadaan gelap. Sebab kalau buat dalam keadaan ada cahaya, alkene pun ada tindak balas, alkene pun ada tindak balas. Kita nak biasanya untuk chemical test ini, kita nak hanya satu sahaja yang bertindak balas. Satu lagi tak ada tindak balas. Maksudnya nanti dalam observation, apa yang kita nak tuliskan ialah no observable change. Ya, tiada apa-apa perubahan yang dilihat lah. Yang itu kita nak. Ya. Macam tu. Soalan chemical test ini biasanya dia akan ambil dalam 4 markah lah. Biasanya dia akan ambil dalam 4 markah, iaitu propose, 4 ataupun 5 lah. Ya. Propose, bagikan observation, write the chemical reaction lah. Biasanya macam tu. Ya. 4 ke 5 markah. Ataupun mungkin 3 lah. 1 propose, 1 observation, 1 lagi chemical reaction. Biasanya macam tu. So hopefully kamu cepatlah adapt dengan bentuk-bentuk soalan. Ya, adapt dengan bentuk-bentuk soalan. Sekarang ni saya rasa peringkat kamu masih lagi terkial-kial di bahagian sini. Complete the reaction ni. So kalau kamu cepat, kalau kamu study cepat kita boleh pindah kepada bentuk soalan yang lain. Ya, sebab kita ada banyak lagi bentuk soalan. Ya, bentuk soalan chemical test. Kemudian bentuk soalan synthetic root. Synthetic root lah. Maksudnya contohnya, katalah kita nak ubah daripada satu bahan kepada bahan yang lain. Ya, daripada satu bahan kepada bahan yang lain. Contohnya, katalah saya ada compound ini. CH2OH. CH3. Ni etanol lah. Kita nak tukar menjadi CH2OH. CH2OH. Macam mana nak tambah? Boleh ke tambah OH macam ni saja? Ada tak tindak balas ini yang kita pernah jumpa? No, tindak balas ini kita tak jumpa. Ya? Apa yang kita kena buat ialah kita akan ubah daripada alkene kita akan gunakan apa-apa ilmu tentang tindak balas yang kita dah pernah belajar lah. Contohnya daripada etanol, apa kita buat ialah you have to change to ethene dulu. Macam ni lah. Daripada ethene, boleh tak tukar jadi ni? Boleh. Tambahkan dengan menyibuk benar lah kau ya. Masukkan OH. Macam mana nak masukkan OH? OH kepada alkene. Tambahkan dengan Bayer's reagent. Bayer's reagent ialah KMNO4 basic coal. So macam mana nak tukar daripada alkohol kepada alkene? Gunakan concentrated H2SO4, panaskan. So daripada alkohol tukar kepada alkene, daripada alkene masuk jadi diol. Ini adalah soalan synthetic root. Selagi kamu tak boleh masuk kepada first step ini, selagi itu kita nak pergi kepada soalan chemical test susah, pergi kepada soalan synthetic root pun susah. Ya. So saya harap sangat kamu untuk cepat faham and hafal semua tindak balas yang kita dah belajar lah. Kemudian bentuk soalan yang keempat ialah soalan deducing structure.
Bentuk soalan deducing structure ni contohnya kita ada dalam bentuk soalan number okey. Okey, bentuk soalan dia adalah dalam bentuk soalan nombor 10. Ni. Dia cakap macam ni. Ni diberi dalam bentuk ayat tau. Ni dia berikan dalam bentuk ayat. Okey. Okay, a compound Q is a primary alcohol. Yeah. When Q treated with concentrated H2SO4, compound R is obtained. A compound S is formed when R treated with HCl. Draw the structure of Q, R and S. Ni bentuk soalan deducing structure. Deducing structure lah, ya. Ni bentuk soalan deducing structure lah, ya. Kita ada 4 jenis bentuk soalan macam tu. So, yang paling basic setakat ni yang saya ajak ialah complete direction saja. Itu pun kadang-kadang kamu masih lagi tak begitu tangkap. Yalah, saya tahu sebab perubahan daripada bentuk soalan fizikal, sebab tu saya kadang-kadang macam apa ya nak kata, macam takut. And bila takut tu saya akan nampak lah, terselah lah, saya mungkin dalam bentuk marah ataupun saya moody, saya hangin sikit lah bila ajar tu, ya. Tapi hopefully saya dapat control lah that kind of feeling lah, ya. Sebab saya takut, sebab kamu masih lagi dalam step yang awal. Step awal pun tak berapa nak lepas. Iaitu step complete direction ni. Ini berikan alkin, tindak balaskan ni, yang tu pun kamu masih lagi tak lepas. So sedangkan kita sudah masuk separuh semester. Separuh semester ni sepatutnya benda tu dah is not a problem dah, ya. Sebab kita nanti nak jawab soalan yang lebih mencabar lah, ya, iaitu soalan synthetic root, chemical test, dan deducing structure ni. So saya berharap sangatlah, ya, saya sangat berharap supaya kamu cepatlah hafal, cepatlah apa yang nak kata, cepatlah untuk kamu grab the concept tu, ya, grab the concept dalam organik. Sebab organik ni kebiasaannya sama ada dia lulus ataupun gagal je. Saya ada pengalaman mengajar organik, kalau budak tu memang tak boleh, dia tak nak move. Dia rasa nak buat sikit-sikit je tak. Dia kena penuh ataupun kosong. Selalunya macam tu. Dia dapat, dia penuh ataupun dia kosong. Itu je. Oh, ayam cakap apa? Ya, betul. Ayam kata. Macam tu lah. So, macam tu lah, ya. Organik ni either kamu dapat penuh ataupun kamu kosong. Maksudnya bukan dari segi markah tau, dari segi knowledge tu. Dari segi knowledge tu either kamu boleh buat ke tak boleh buat, macam tu. Kebiasaannya macam tu lah. Itu pengalaman saya mengajar organik. Markah tu mungkin lah, kita pun tak pasti kan. Okay, grading tu saya tak pastilah. Tapi dari segi ilmu, either kamu penuh ataupun kamu kosong. Sebab kalau kamu tak nak, you don't want to move, memang kamu akan susah lah. Kamu akan susah nantilah. Mungkin nanti bila kita nanti akan jawab dalam bentuk subjektif tau. So kita akan datang balik. Ni yang letter saya pun pening. Sat-sat kata macam ni, sat-sat kata macam ni, sat-sat kamu kena balik, sat-sat kamu stay rumah. Aduh, mana satu yang betul ni pun saya pun tak tahu. Saya pun tak dapat info macam tu kan. Jadi tapi yang pastinya memang kamu akan jawab soalan subjektif nanti. So kamu kena jawab sendiri. Bukan jawab dalam bentuk macam sesi lepas, sem lepas mungkin boleh belakang-belakang bincang dengan kawan. Sebab saya tahulah mungkin anak saya pun macam tu kan. Bila jawab tu dia dah ada geng dia sendiri. Okey, bincang jawapan apa semua. Lecturer dia bagi and dia bincang jawapan. So macam tu lah kan. Tapi nanti kamu kena jawab sendirilah, ya. Kamu kena all by yourself, ya. So kalau kamu sekarang tak nak belajar, kamu tak nak move forward, ya. Saya rasa nanti kamu akan dapat susah, ya. So saya tak nak lah, kalau boleh student saya
berada dalam keadaan macam tu dah saya tak nak lah kan. Oh, baca ni tak tahu, baca ni tak tahu kan. Baca ni tak ingat kan. Takut juga tu. Ya, satu perkara yang menakutkan saya lah ya. Okay. So hopefully saya tak adalah student saya akan yang macam tu. Student orang lain pun, student mana-mana pun saya tak nak lah dia berada dalam situasi tu sebab benda tu sangat menyedihkan. Tu bukan satu perkara yang seronok. Bukan satu perkara yang best. No. Itu adalah satu perkara yang tak best. Sangat tak seronok. So saya tak nak lah kamu berada dalam situasi tu sebab saya pernah berada dalam situasi tu and suffer and saya tak nak orang lain pun rasa macam tu lah. Ya? So belajarlah daripada sekarang. Ya? Belajar daripada awal. Organik ni kena belajar awal. Kalau kamu tak belajar awal nanti kamu tak dapat konsep. Dia bukan konsep yang kamu belajar part by part, no. Dia kena the whole thing lah kamu kena belajar. Ya? Okay ya. So ni bentuk-bentuk soalan lah yang kita ada. So complete direction, chemical test, synthetic root and deducing the structure. Ya. Okay, mari kita lihat soalan tutorial lah. Okay. So cuba tengok soalan number 9 ni. Ya. Propose a chemical test to differentiate between pentane and pentene. State of observation. Okay. Macam saya beritahu kamu. Okay. Untuk membezakan di antara pentane dengan pentene, kamu boleh pakai satu bromine test. Bromine test lah. Bromine test. Yang kedua, you can use Bayer lah. You can use Bayer test lah. Ya, Bayer test lah. Kat dalam jawapan saya ni, dia dah berikan Bayer test lah. Ya. Iaitu menggunakan KMnO4 basic cold dilute lah. Ya. So apa buat ialah, you have to write the observation lah. Purple color of KMnO4 turns colorless and brown precipitate is formed. And ini bukan ni lah. And brown precipitate is formed lah. And then you have to give the equation. Ni apa yang berlaku. Pentene react dengan KMnO4, dapat diol and form brown precipitate. Okay. Pentane ni, purple color of KMnO4 remain unchanged lah. Dia tak berlaku apa-apa perubahan lah. Ya. Ataupun kamu kena berikan juga dia punya dari segi tindak balas. Kita ada CH3, CH2, 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 CH3. Tindak balaskan dengan KMnO4. Okay. Basic, cold. Kamu kena tulis no reaction. Ataupun tuliskan no observable change. No observable change lah. No reaction ataupun no observable change. Jadi untuk menjawab soalan nombor 9 ni, 3 benda yang kita kena tulis. Satu, you have to propose. Kenapa pen saya ni? Okay, satu, you have to propose a chemical test. Keduanya, you have to write the observation lah. Okay. Yang ketiga, you have to write the chemical reaction lah. Ini soalan chemical test lah. Soalan chemical test. Bentuk soalan chemical test. Ya, soalan nombor 9 tu. Okay. Seterusnya, soalan nombor 10. Okay, soalan nombor 10. Yang ni saya katakan soalan synthetic root. Ini adalah bentuk soalan synthetic root. Ya. Okay, kita nak dapatkan alkene. Sorry. Saya tahu kamu mungkin a bit sedih ke, seronok ke, I'm not sure untuk hari ni, tapi saya kena cakap lah ya. Okay, sebab life must goes on. Whatever result yang kamu dapat, life must goes on. Ya, kita tak boleh bersedih dengan apa yang kita dah dapat tu, apa yang dah terjadi. Ya, so kita kena teruskan hidup. Ya, dapat whatever pun kamu dah melalui SEM1, saya ucapkan tahniah lah ya kepada semua. Apa-apa result pun tak apa. Dah lepas tu, lepas. Yang penting kita tengok pada masa akan datang. Ya, macam tu. Ya. Jangan, kalau dapat result tak seperti yang kita harapkan,
bersyukur juga. Ya, dapat result yang kita harapkan pun kena bersyukur. Sebab apa-apa yang terjadi adalah takdir Allah. Macam tu. Dulu kan saya kan, anak saya yang perempuan tu, dia sebenarnya dia nak dapat straight A. Dia ambil 9 subjek. Tetapi dia tak berjaya dapat straight A lah. Lepas tu lepas tu dia hanya dia punya yang sedihnya lah kimia dia tak A. MAT dia pun tak A. Tu dah sedih gila lah masa tu. Sedih lah, tapi kan bila fikir balik sebenarnya dengan cara macam tu Allah bagi dia untuk jadi apa yang dia nak. Sebab saya tengok dia punya dulu dia suka, dia nak jadi lecturer. Dia nak jadi lecturer kan. Jadi lecturer, tapi dia tak percayalah yang dia akan ambil English. Sebab dia memang fizik, budak-budak sains kan, dia bukan nak ambil ni kan. Konon nak ambil engineering, tapi bila bila tengok balik, patutlah Allah tak bagi, sebab mungkin condition dia tak sesuai kot untuk jadi engineer macam tu kan. Jadi Allah lorongkan dia kepada satu jalan untuk dia capai cita-cita dia nak jadi macam saya tengok, sebab daripada kecil dulu saya pernah tengok balik buku-buku dia, cita-cita dia pensyarah. Rupanya mungkin lah, saya rasa, tapi tak tahulah Allah nak takdirkan macam mana kan, kita doa je lah yang terbaik. Mungkin Allah nak channelkan dia kepada apa yang dia cita-citakan masa dia kecil lah. Jadi dia ambil English. Lepas tu alhamdulillah bila dia ambil English, dia dapat first class. Lepas tu bila dia dapat first class, alhamdulillah dia sekarang sama master, and dia di offer jadi GRA, sebab student-student yang first class tu boleh jadi GRA, kerja dengan sekarang kerja dekat dengan lecturer dia kan. Mungkin itu Allah nak bagi kot. Bila fikir-fikir balik, dulu saya sedih sangat bila dia tak dapat straight A. Dia pun sedih lah macam tu. Tapi bila fikir balik, Allah sebenarnya takdirkan dia nak lorongkan dia dapat apa yang dia nak kot masa kecil dululah kan. Sebab saya tengok balik buku-buku dia, autograph benda tau kan. Nak jadi pensyarah. Bukan nak jadi engineer kot macam tu. Mungkin Allah tak izinkan kot dapat jadi engineer tu. Perempuan kan macam susah sikit lah kan. Bukan semua orang nak apply tu, tapi mungkin pada dia kot. Ada perempuan yang sangat berjaya bila jadi engineer tu, yang hebat lah kan. Anak-anak murid saya kebanyakannya semua hebat-hebat, gaji banyak, perempuan pun kan. Gaji 20,000 gitu kan. Belas-belas ribu tengok kan. Anak murid saya tau, even gaji saya pun dah kalah dengan dia orang. Saya 11 macam tu, dia orang dah 20. Macam tu tengok kan. Jadi engineer, okey je. Tapi mungkin anak saya tak sesuai kot macam tu. Jadi jadinya kan apa yang Allah takdirkan itu adalah yang terbaik. So kita reda je apa yang Allah dah bagi dekat kita kan. Mungkin ada benda lah yang Allah susun kemudian lah, kita pun tak tahu kan. Yang saya nampak mungkin anak saya, tapi taklah capai lagi apa benda yang dia nak tu. Dia tak tahu lagi kan macam mana. Tapi reda lah dengan apa yang Allah bagi kat kita. Allah dah susun untuk kita. Biasa bila saya fikir balik, ya Allah, aku minta kepadamu sekuntum bunga. Selalu saya fikir macam tu kan. Tapi engkau bagi pada kami setaman, sekebun bunga kan. Macam tu lah. Memang takdir Allah itu adalah the best untuk kita lah. Ya, kita sebagai hamba kena usaha je lah terus. Jangan kita berputus asa kan. Yang penting sekali kita belajar kerana Allah. Kita buat yang terbaik lah macam tu. Ya. Ini motivasi sikit lah untuk kamu. Ya. Supaya kita terima apa saja ketentuan Allah tu lah. Ya. Macam tu lah. Itu yang saya rasa lah. Ya. Okey, kita doalah yang terbaik untuk kehidupan kita lah kan. Macam tu. Okey ya. Itu sikit motivasi dari saya lah. Ya. Okey, whatever result yang kamu dapat tu, syukur dekat Allah. Ya. Syukur je lah apa yang Allah dah bagi kat kita. Alright, so mari kita tengok tadi bentuk soalan yang kita bincangkan. Ini bentuk soalan synthetic root tau. Bentuk soalan synthetic root.
Synthetic root ni, kalau kita tengok tadi, dalam soalan nombor 10 tu, dia minta kamu tukarkan daripada alkohol ini, daripada alkohol menjadi alkin. Cuba tengok dia. Dia minta kamu tukarkan daripada alkohol. Ni. Daripada alkohol. Nak tukar jadi alkin lah. Daripada alkohol tukar jadi alkin. So macam mana kita nak jawab soalan macam ni? Okey. Cara dia ialah saya tuliskan dia dalam bentuk inilah. Saya tuliskan dia dalam bentuk expanded sebab dalam bentuk skeleton tu macam tak apa nampak sangat. So kita nak tukarkan daripada alkohol menjadi alkin. Macam ni lah. Daripada sini, daripada alkohol ni, nak tukar jadi alkin. Macam mana kita nak buat tu? Kita kena belajar, kita dah tahu bahawa apa yang kita dah sebelum ni kita dah belajar kan. Maksudnya kita kena tukarkan, okey. So yang ni saya dah ada jawapan lah kan. Saya dah ada jawapan, senang lah saya beritahu kamu je. Kalau kamu yang tak ada jawapannya lagi, mungkin kamu sedikit terkia-kia lah untuk buat tu. Kejap So kita tengok ya. So kalau kita tengok sekarang, kita tahu bahawa nak dapatkan alkin adalah melalui tindak balas alkin dengan hidrogen dalam platinum. So ini. Alkin boleh dihasilkan daripada tindak balas alkin boleh didapati daripada tindak balas alkin dengan hidrogen. Tahu dengan hidrogen lah. So dapat yang ni. So kalau daripada alkohol nak tukar jadi alkin, boleh tak? Cara dia macam mana? Cara dia ialah tambahkan dengan concentrated H2SO4 and then panaskan. So daripada alkohol kita buang H2O jadi alkin. So daripada alkin, macam mana boleh dia jadi alkin? Tindak balaskan dengan hidrogen dalam platinum. So ini adalah soalan yang dinamakan sebagai soalan synthetic root lah. Soalan synthetic root. Okey, seterusnya kita tengok soalan yang ni pula B pula. Kita nak dapatkan 2,3-dichlorobutane daripada 2-butanol. Daripada 2-butanol. Mari kita tengok. Macam mana cara kita nak buat? Kita nak tukarkan daripada 2-butanol nak menjadi ini. Tadi kita tengok kan? 2,3-dichloro butane. So, macam mana cara kita nak buat ni? Macam mana nak dapatkan 2,3-dichlorobutane? Mungkin kita boleh tindak balaskan dia dengan daripada 2-butene. 2-butene tindak balaskan dengan Cl2 dalam CH2Cl2. Tindak balaskan ini daripada 2-butene kepada dengan Cl2, jadilah yang ni. Boleh tak daripada alkohol tukar jadi alkin? Boleh. Tambahkan dengan concentrated H2SO4, panaskan, dapat alkin. Ini soalan apa yang kita namakan sebagai soalan synthetic root lah. Ni soalan synthetic root lah. Soalan ni memang kamu kena sendiri fikir macam mana cara nak buat. Kalau macam kita nak buat cheesecake,
Okay, kamu disuruh buat cheesecake. Okay, cuba fikir sendiri macam mana, apa benda bahan yang nak ambil. Apa benda yang kita nak guna. Contohnya macam tu lah. Kecil-kecil mungkin kita ikut resepi. Mak kata okay tambahkan tepung, tambahkan telur. Kan? Tapi apabila sampai satu masa, mak kata buat cheesecake. Hari ni mak teringin nak makan cheesecake. Apa kamu nak kena, kamu kena cari, kamu kena tu. Ini soalan yang kamu kena, you have to think by yourself lah. Kamu tak tahu, tak tahu. Kamu tahu, insyaAllah kamu boleh buat lah. Macam tu. Soalan organik ni. Ya. Alright. Itu soalan nombor 10 lah. Ya. Soalan nombor 10 tu bentuknya adalah soalan synthetic root lah. Ya. Okey, mari kita lihat soalan nombor 11 pula. Okey, soalan nombor 11 ni adalah soalan deducing structure lah. Ya. Soalan deducing structure. Lagi satu bentuk soalan saya lupa tadi. 5 bentuk soalan sebenarnya, bukan 4. Ya. Okey, tapi kita tengok dulu deducing structure ni. Okey, soalan deducing structure ni biasanya dia akan beri dalam bentuk ayat. Mana saya punya pen? Pen saya tak okey. Saya tak tahu kenapa. Saya kena beli lain kot. Tapi sana. Okey. Saya kena padam dulu. Saya nak print screen. Masukkan dalam ni. Bisa. Alright, saya tak boleh nak baca soalan. Okay, sana saya. Okay, soalan ni lah. Ni adalah bentuk soalan deducing structure lah. Ya. Okay. Ni atas sikit. Okay. Tengok macam mana cara nak jawab soalan deducing structure ni. Baca setiap ayat. Baca setiap ayat. Ayat ni saya tak beri cara menjawab betul-betul lagi lah. Kemudian saya akan bagikan cara menjawab yang betul lah. Tapi yang ni just for your introduction kepada soalan deducing structure. Okay, dia kata kat sini, a compound Q is a primary alcohol. Dia bagi molecular formula. C3H8O. Okay, C3H8O ini kemungkinan kita ada bentuknya macam ni lah. OH. Kan? Ni primary alcohol lah. Dia boleh tak kita lukis bentuk lain ni? Tak boleh dah. Sebab dia primary alcohol. Kalau kita lukis macam ni, OH letak tengah, ini dah jadi secondary alcohol. This is no more dalam soalan. Ya, so kita hanya ada satu sajalah structure yang kita possible lah kat situ. Ya, this is the primary alcohol lah. Ya. Saya problem. Okey, kita ada H. Ada H kat sini. Biasanya soalan yang inilah yang, soalan deducing structure ni lah yang maut sikit lah. Ya. Okey, kat sini kita ada C3. Kita ada C3. H dia sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Ya. Okey, lepas tu ada satu O lah. Ya. Okey, when Q treated with sulfuric acid, compound R is formed. Ya. Okey, jadi sekarang dia tindak balaskan dengan H2SO4. Okey, maksudnya sekarang kita tambahkan dia dengan pensel ni mana? Ya Allah. Dia selalu hilang lah. Concentrated H2SO4, kita panaskan. Dia kata ini adalah Q lah. Ini Q. Okey, lepas tu dapat R. Ni R. Saya menulis tapi dia tak keluar. Okey, R tu maksudnya dia adalah sejenis alkin lah. Maksudnya kita akan buang ni. Kita buang ni lah. So kita akan dapat CH3. Karbon yang kat ujung ni 3 kan. Lepas tu karbon yang kedua ada alkin.
Dapat alkene lah. Ni. Ya. So that ini hasil yang kita akan dapat lah. Okay. Saya nak potong ni tu. Kena beli pen lain lah kot saya rasa. This is R lah. Ya. Okay. Lepas tu compound S is formed when R is treated with HCl. Okay, kita ambil R ni, kita tambahkan dengan HCl. Ya. Draw the structure of QR dengan S. Okay. So S tu structure dia CH3. Yang ni kena follow Markov-Nikov lah. So H masuk kat sini. Okay. Cl masuk kepada carbon yang kurang hidrogen. This is S. Ini adalah bentuk soalan untuk yang kita namakan sebagai deducing structure. Deducing structure lah. Ini bentuk soalan yang keempat tadi tu. Ya, yang bentuk soalan yang keempat yang saya dah beritahu kamu lah. Pertamanya complete direction. Yang kedua soalan apa tadi? Soalan chemical test. Lepas tu bentuk soalan lain adalah synthetic route. Ini adalah bentuk soalan apa yang kita namakan sebagai deducing structure lah. Deducing structure. Alright. So kita dah habis dengan tutur. Kan? Kita dah habis kita punya tutur. Dah masuk soalan objektif. Tapi ada lagi satu bentuk yang dia tak tanya dalam soalan tutorial ni. So, saya nak pergi kepada soalan chem score. Satu lagi bentuk soalan. Saya nak potong ni dulu. Saya nak potong ni dulu semua. Okay. Okay, maybe saya ambil masa kamu sikit lah ya. So, jangan stres-stres ya. Kalau dapat yang tak apa yang kita tak nak. InsyaAllah doa buat terus. Okay. InsyaAllah Allah akan memberikan kita yang terbaiklah pada masa hadapan. Ya. Alright. Okay. So, bentuk soalan yang pertama, kita ada complete direction lah. Complete the reaction. Okay. Yang kedua bentuk soalan ialah chemical test. Okay. Bentuk soalan yang ketiga ini kita namakan sebagai synthetic route. Bentuk soalan ni bentuk soalan tau. Yang keempat ialah deducing structure. Okey, lagi satu bentuk soalan yang kelima ialah soalan mekanism. Mekanism lah, soalan mekanism. Okey, mari kita tengok bentuk soalan. Kita tengok soalan dalam chem score lah, ya. Okey. Okey, mari kita tengok soalan chem score. Ni bentuk soalan apa? Nomenclature. Itu nomenclature saya lupa nak cakap. Ini bentuk soalan complete direction. Kan? Okay. Ni give one chemical test to differentiate between propane dengan propene. Tiga benda tu kita kena tulis lah. Ya? Macam tu lah. Okay. Kat atas saya cari kat atas ya. Satu lagi bentuk soalan ialah bentuk soalan mechanism. Ni nampak tak ni? Okay, soalan nombor 7 ni. 3-methyl to pentene react with HCl to produce major product P. Draw the structure formula of P, name the type of reaction that occur and write the mechanism for reaction. Saya nak copy. Okay, pergi dekat pen. Okay, kita tengok ya. Ini bentuk soalan lah. Paste. Ni bentuk soalan bentuk soalan mekanism lah ya. Okay. Hari ni saya nak ajar kamu soalan mekanism lah ya. Alright. Okay. Mari kita tengok.
kita ada 3-methyl 2-pentene. Ya. So kita ada CH3 kalau kamu dapat grab konsep ni cepat, alhamdulillah, ya. And itu yang sangat saya harapkan. Ya. Kita ada CH3. Okey. CH2, CH3. Okey, ini adalah 3-methyl 2-pentene lah. Okey. Okey. React with HCl to produce. Okey. To produce. Okey. Ikut Markov-Nikov lah. Cl. Okey. Cl. Masuk sini. Masuk sini lah. Ni saya ajar macam kamu tak tahu apa-apa lagi lah. Ya? Macam awal-awal dulu. Tapi saya tak tahu lah kamu step ni kat mana dah sekarang ni. Tu saya harap cepat sangat kan kamu faham konsep ni. Ya? So H. H daripada HCl tu lah. Ini H. Cl. H daripada HCl masuk sini. Okay. Lepas tu C, CH3, CH2, CH3. Cl from the HCl masuk sini lah. Dia follow Markov-Nikov lah. Ya? Follow Markov-Nikov. So dapat yang ni lah. Ya? This is the product lah. Ya? Alright. So draw the product P lah. This is P lah. Ya? Okay. Draw the structural formula of P. This is P. Name the type of reaction. Type of reaction kita ada type of reaction. Ini kita namakan sebagai electrophilic substitution reaction. Ya, electrophilic substitution reaction sebab dia daripada alkene tukar jadi daripada double bond tukar jadi single bond lah. Dia adalah ya Allah, apa ni senang. Sorry addition. Sorry. Ya Allah, substitute pula lah. Hai. Substitute juga kau nak tulis kan. Okay. Sorry addition. Sorry minta maaf. Addition. Maaf. Electrophilic addition. Reaction lah ya. Okay, this is P yang kita dapat lah. Name type of the reaction that occur and write the mechanism. Write the mechanism lah. Ya. Write the mechanism. Okay. Kita tengok macam mana kita nak tuliskan mekanisme tu. Okay. Saya tak ajar lagi mekanisme ni. Mekanisme ni hanya untuk tindak balas. Okay. Mekanisme yang kita belajar. Okay. Hanya untuk tindak balas HCl. HX lah. HX. X tu can be Cl, Br, iodine, fluorine kan. Penambahan HX dan juga penambahan air. Ni je yang ada mekanisme. Tindak balaskan dengan KMNO4 tak ada mekanisme. Kita tak belajar mekanisme lah. Tindak balaskan dengan hidrogen tak perlu mekanisme. Ya. Tindak balas dengan Br2 ni tak ada mekanisme. Mekanisme kita belajar untuk alkin ada dua saja tempat di mana kita belajar adanya mekanisme. Okey, satu tindak balas penambahan HX dan tindak balas penambahan air lah. Ya, itu dua tempat je kita akan belajar mekanisme dalam alkin. Ya, okey. So mari kita lihat mekanisme dia. Okey, mekanisme dia. Okey. Ada dua step. Ni step 1. Okay. Step 1 ada nama dia. Nanti kamu cuba tolong cari. Ya. Okay. So kita ada. Okay tadi.
CH3. Masa menuliskan mekanisme ni kalau boleh kamu buat dia dalam bentuk expanded lah. Pada tempat yang berlaku tindak balas. Ya. Pada tempat yang berlaku tindak balas tu expandkan dia. Contohnya hidrogen kat sini expandkan. Ya. Sebab tempat yang berlaku tindak balas adalah pada kawasan di sinilah. Ya. Okay. Alright. So sekarang kita tindak balaskan dia dengan HCl. HCl. Expandkan HCl. H, tak boleh tulis HCl. No, tak boleh. Kena tunjukkan bonding. H dash Cl. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah, okay. Slide ni. Ni tak mau dah kan? Padam. Bagi bawah sikit. Okay. So, okay. So kita ambil ini bonding. Ini adalah double bond ni. Ni double bond ni. Double bond ini terdiri daripada elektron. Okay, double bond ni terdiri daripada elektron. Jadi, karbon yang ada H ni. Karbon yang ada H ni, karbon yang ini, karbon 1 ni. Okay. Karbon 1, okay, dia akan ambil salah satu elektron dalam bonding ni. Satu bonding ni, satu elektron bonding ni. Bonding yang ni dia tak kacau. Bonding yang ni, elektron bonding ni. Dua-dua elektron. Satu bonding ni ada 2 elektron. Dua-dua elektron ni C1 ambil. C1 ambil. So lepas tu apa buat ialah dia akan serang hidrogen ni. Anak panah dia mesti double headed arrow ni. Kalau kita ada single headed arrow macam ni. Yang ni satu elektron bergerak. Tapi yang ini 2 elektron tu. 2 elektron gerak. Mana datangnya 2 elektron tu? Elektron tu datang daripada sini. 2 elektron ni. Sini satu ni. Bonding elektron ni kan. So dia akan gerakkan elektron ni pergi serang H. Okey. Selepas itu apa berlaku ialah H ni dia selepas diserang dia akan serahkan elektron yang ada dekat sini ni kepada Cl. Jadi elektron tu akan move ni. Ini anak panah itu menunjukkan pergerakan elektron. Elektron ini move daripada single bond ini kepada Cl. Tahu? So apa yang kita akan dapat ialah selepas itu, ya, kita akan dapat elektron ini akan diambil oleh C1. C2 sudah kehilangan satu elektron lah. Okey, apa terjadi kepada C2? Apa terjadi kepada C1? Ya. C1 sekarang dia sudah ada 2 H. Ni. Macam mana dia dapat? Sebab dia ambil daripada HCl. Lepas itu apa berlaku dekat C2? C2 tadi elektron ni dah diambil oleh C1 kan? Elektron ni sudah diambil oleh C1. Apa yang berlaku ialah C2 akan kehilangan elektron. Maka dia akan jadi positif. Dia akan jadi carbocation lah. Okey. Ini berlaku dalam step 1 lah. Apa terjadi kepada Cl? Cl sudah kehilangan hidrogen dan kedua-dua elektron ini diberikan kepada Cl. Maka Cl akan menjadi Cl-. Okey. Selepas itu, dalam step yang kedua. Okey. Apa yang berlaku ialah kita ambil balik hasil di sini. Ya, kita ambil balik semua hasil yang kita dapat tadi. Ya. CH3, CH, positif. Okey. Kita dapat ni lah tadi. So apa yang berlaku ialah disebabkan terhasilnya anion dengan cation, ini tak stabil. This is no good lah sebenarnya. Bila ada anion dengan cation, itu ada situasi yang tak begitu bagus lah untuk compound. So apa yang berlaku ialah, ya, disebabkan Cl ni bercharge negatif,
maka dia ada kelebihan elektron, maka dia akan serang elektrofil. Ini adalah nukleofil. Ini adalah elektrofil lah. Ya. Jadi apa yang berlaku ialah Cl dengan C positif ni dia akan buat tindak balas lah. Dia akan buat bonding. So apa yang kita ada, kita akan nampak ialah terhasillah produk yang kita belajar selama ini. Cl masuk sini. Ini adalah step by step tindak balas itu berlakulah mekanisme. Mekanisme adalah step by step untuk menghasilkan produk lah. Ya. Langkah demi langkah untuk menghasilkan produk. Selama ni kita hanya belajar daripada produk tambahkan dengan HCl dapat ini terus kan. Tapi mekanisme apa yang diajar kepada kamu ialah langkah demi langkah bagaimana nak dapatkan produk. Macam itulah ya. Ini adalah bentuk soalan untuk mekanisme ya. Bentuk soalan mekanisme lah ya. Ni saya buang. Mekanisme untuk alkin ni dia ada dua lah ya. Step 1 dengan step 2. Nama dia kamu kena cari sendiri ya. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk soalan exam lah ya yang kamu kena hadap nanti ya. Okey. So tengok soalan objektif, kita teruskan. Okey, number 1 ni nama dia adalah ni kita tengok baliklah. Trans 2,3-dichloro 5-methyl 2-hexene. Ya. Okay, number 2. Which of the following reagent can be used to prepare propene from propanol? Okay. So kita nak dapatkan propene daripada propanol. So kita ada CH3OH. This is to propanol lah. Okay, nak dapatkan propene. Yang ni kita dah biasa belajar dah kan ni. So macam mana nak dapatkan daripada propanol to propanol kepada propene. Tambahkan dengan concentrated H2SO4 dan heating lah. So kita dapatlah concentrated H2SO4. Okay. Itu kita ada bentuk soalan synthetic route lah ni. Tapi dia satu step je. Okay, seterusnya soalan nombor 3. The table below shows the product formed when 2-methyl propene react separately in the following reagent. Which product is not correctly matched with given ni kan? Okay, kita ada soalannya ialah okay. Okay, kita ada ini 2-methyl propene react dengan dia kata yang salah ialah D. Dia dapat ni tindak balaskan dengan KMNO4. Nak balas dengan KMNO4 OH minus coal. Sepatutnya kita akan dapat apa? Kita akan dapat OH. OH masuk diol kan? Saya tak tahulah sama ada kamu follow ke, jaga adik ke, saya tak pasti ya. Yang penting saya ajar je ya. Kalau kamu tak nak follow ke, saya memanglah sedih tapi saya tak boleh lah buat apa. You are not in front of my eyes tapi kamu sangat mengecewakan saya lah. Kalau kamu tak dengar betul-betul lah. Sangat menyedihkan lah ya. Sepatutnya kita dapat yang ni tapi yang ni jawapan dia dia bagi kat situ. CH3 OH. Salah lah. Dapat masuk satu je OH. Kan? Ini salah lah ya. Okey, kalau tindak balaskan dengan Cl2 apa yang berlaku ialah kita akan dapat yang ni. Kita masuk Cl, masuk Cl. Betul, ni betul kan? Okey, tambahkan air ni. Yang ni bukan ni, tambahkan yang ni H2O ni ya.
Ni tambah H2O. H3PO4, acidic dan air, dilute lah. Ini tambahkan H2O ni sebenarnya. Tambahkan air berasid lah. Ya. Apa kita akan dapat ialah kita akan dapat CH3 OH masuk kat sini lah. Kita dapat yang ni. Ya, air jadi alkohol lah. Ya, jadi alkohol. Tambah hidrogen, jadi alkin lah terus. Tambah dengan hidrogen jadi alkin. So, ini bentuk soalan complete direction juga. So, jawapan yang salah adalah D lah. Ya. Okay. Yang ni, what is the major product form when 2-methyl-2-pentene react with HBr? So, kita tengok ya. Okay, so kita ada yang CH2 CH. Kalau kamu tak follow hari ni ilmu yang saya sampaikan, saya sangatlah sedih, tapi saya tak boleh lah nak marah-marah, tak boleh nak buat apalah. Hopefully kamu belajar kemudian lah ya. Tak boleh sekarang, belajar kemudian. Okay, so tidak balaskan dengan HBr. Apa yang berlaku ialah, what is the major product form when 2-methyl? Okay, dia akan masuk, H akan masuk dekat carbon yang ini, Br masuk ke sini lah. Ya. Apa produk yang kita akan dapat ialah, kita akan dapat CH3, CH3. Okey, Br masuk sini. Okey. Yang ni jadi H ni asalnya ada satu, sekarang dia ada dua lah. CH2, CH3. Okey. So apa produk yang kita akan dapat ialah kita dapat yang ni lah. Ya. Cara penulisan untuk yang ini, cara penulisan dia, kita ambil carbon yang ni dulu. Kita ambil carbon ni, tulis ni. Ada C ni kan. C yang ni lah. Okay. Dia ada CH3. CH3 tu dia ada dua. Ni lah 1, 2. Lepas tu dia ada Br lah. Ni cara penulisan dalam bentuk condense. Lepas tu C yang ni, C yang ni lah. Ya. CH2, C ni, CH2, CH3. So this is the answer lah. So answer is C. Ya. Okay. Boleh ha. Kalau mungkin termiss, line tak okay. So kamu tengok balik video lah ya. Okay, kemudian cuba tengok balik. Tengok soalan number 5. Tengok soalan number 5 tu. Okay, tengok soalan number 5. By using the Side-Zeth rule, the most stable alkene. Yang ni yang ni tak berapa stabil lah. Sebab dia hanya ada satu alkyl group ya. Okey, kalau yang ini pula okey. CH3. Dia ada satu. Dua alkyl, 3 alkyl group lah, 3R. Kalau yang ni pula yang ni pula. Yang ni CH3, CH, double bond, CH, CH3. Dia ada 2 alkyl group. Yang ni 2R lah. Ya. Kalau yang ni pula. Yang ni pula. Ada berapa alkyl group? CH3, 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 CH3. Dia ada 4 alkyl group tu. Ada 4 alkyl group. Ni ada 4R lah. Jadi answer is D lah. Ya. Jawapan dia adalah D. Untuk soalan number 5. Okay. Number 5 ya. Okay, tengok number 6. Butene react with HX. HBr lah according to the following equation. Okay, the rate reaction increase by the order of HCl. Yang ni sebab dia lebih fokus kepada HCl dengan HBr sajalah ya. Okay, sebenarnya
Semakin besar atom, tindak balas menjadi semakin cepat lah. Ya. Okey, semakin besar atom, contohnya ini iodine. Iodine besar atom dia kan. Bromin kecil sikit. Okey. Cl makin kecil, H makin kecil lah. Jadi semakin besar tindak balas jadi makin cepat lah. Jadi kadar tindak balas akan meningkat daripada HF kepada HI. HI ni paling cepat tindak balas dia. Ya? Makin besar atom halogen makin cepat tindak balas lah. So ini betul. Intermediate dia tadi adalah carbocation. Ya, betul. Tadi kan kita tengok dia punya mekanisme tadi. Kita akan dapat carbocation. Oh lah, saya dah buang ke apa? Ni tadi kan. Ini intermediate dia adalah carbocation. Ini intermediate dia lah. This is the intermediate lah. Ni sebelum jadi. Kita akan nampak formation of carbocation. Formation of carbocation. Ini adalah sebelum betul-betul jadi sebelum betul-betul menjadi produk lah, intermediate lah. Ya. Okay, intermediate dia adalah formation of carbocation. The product form follow Markov-Nikov. Ya, betul. Semua betul. Ya. Okay. Boleh Alright. So next. Okay. Yang mana show cis-strand? Yang inilah. Kita tahu kan, yang ini saya dah cerita kat kamu. Okay. Seterusnya kita ada soalan nombor 8. Okay. Kita ada 2-methyl 1,3-butadiene. Ini adalah struktur diene. Oh, tapi diene kita tak. It's not in our syllabus, tapi tak apalah, kita belajar je sikit. Okay, kita ada 2-methyl butadiene. Ini struktur dia. Okay. Which of the following statement is correct? Dia does not decolorize bromine water. Tak, bukan. Dia decolorize bromine water lah. Dia ada tindak balas dengan bromine lah. Dia ada tindak balas dengan bromine water lah. Ya, maksudnya tindak balas bromine dalam solvent air. Yang ni saya tak ajar lagi, tapi nanti kemudian saya akan ajar ya. So don't worry, saya akan ajar mind map kepada kamu. Ya. Okay. So dia akan decolorize bromine water. Dia cannot ni salah lah. Dia undergoes electrophilic addition. Betul. Semua double bond akan undergo electrophilic addition. Okay. Dia bertindak balas dengan KMnO4. Ya, dia bertindak balas dengan cold aqueous KMnO4. Jadi diol lah. Ya. Apa kita akan dapat ialah dia akan tempat double bond tu dia akan masuk, dia akan jadi masuk OH. Masuk OH. Jadi diol lah. Ya. So ini betul, ini pun betul lah. Ya. Jadi maksudnya kalau kita tengok di sini daripada double bond tukar jadi OH ni, ini adalah satu proses oxidation. Ya. Macam tu. Okay. Cyclohexane and cyclohexane can be differentiated by bromine. Ni bromine test dengan Bayer. Ini Bayer. Ni Bayer, ni bromine test lah. Boleh. Ini adalah soalan chemical test lah. Ya. So itu sahajalah untuk tutorial alkane. Okay, esok saya akan buat kelas juga tau. Ya. Esok saya akan buat kelas juga. Saya nak cerita tentang mind map ni. Saya nak cerita tentang mind map ni. Mind map ni penting lah untuk kamu. Ya. Sebab benda ni penting, saya kena bincang juga dengan kamu lah. Ya. Okay, anda kata tak boleh. Boleh lah, insyaAllah lah. Bagi saya masa saya sejam gitu je lah. Ya. Bagi saya masa sejam. Ya. Okay, saya rasa okay. Boleh kalau rasa tak dapat, kamu tengok baliklah video saya lah ya. Saya stop dulu recording, nanti panjang sangat, nanti banyak pula guna data. Okay.